saya membaca laporan saudara Farah Syazwan Ali Syazwani Ali. Dia kata bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak semua pemimpin agar kembali kepada politik yang membina dan memupuk semangat segulai sejalai untuk membangunkan semula negara. Jadi frasa segulai sejala ini sebenarnya adalah perkataan yang berasal dari bahasa Iban di Sarawak, iaitu yang bermaksud seiring sejalan. Tapi masalah sekarang ni, orang politik ni mereka menjadikan isu pula dah. Segulai, apakah rakyat nak digulaikan? Apakah mereka tidak faham? Ini bahasa peribahasa orang Iban, segulai sejalai. Itu maksudnya seiring sejalan. Tapi dijadikan polemik negatif oleh setengah pihak yang tidak memahami frasa tersebut, saudara. Bagaimanapun, saya mengatakan bahawa apa yang bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, saya katakan ini adalah bajet Robin Hood. Bagi saya lah, terpulang pada anda. Sebab saya membaca laporan dan cerita-cerita kisah bagaimana pejuang rakyat Robin Hood yang akhirnya dia rampas tanah orang kaya, bukan rampas tanah saja, hasil-hasil oleh saudara-saudara, tuan tanah, dia ambil semua makanan itu, dia diberi kepada warga marhaen yang miskin yang menjadi taruhan kehidupan mereka, kesan oleh kezaliman tuan-tuan tanah yang tak berhati perut. Itu zaman Robin Hood. Tapi apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui bajetnya, saya lihat macam lebih kurang begitulah saja. Apabila cukai-cukai dikenakan agak tinggi kepada tokoh-tokoh besar, orang hebat, itu kena tukai. Saudara Hasbul, itulah dia kata, bila hati penuh dengan kebencian, mereka tidak akan nampak kebenaran. Itulah penganut, saya tak mau tuduh lah parti apa saudara, tapi itulah keadaannya. Sebab apa yang dilakukan sekarang ini, saudara, jangan lupa. Ini kata bajet Robin Hood, saudara. Sasaran yang kaya terus kaya, yang miskin, hidup papa kedana itu akan dilakukan pembersihannya, diperangi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, bukanlah kerana merampas harta mereka, tidak. Mereka yang selama ini enjoy dengan bahan-bahan subsidi, tak ada dah lagi kini. Sekarang ni mereka harus membayar supaya wang-wang yang digunakan oleh kerajaan untuk membiayai subsidi minyak petrol, minyak diesel, tarif elektrik yang tinggi, saudara, wang itu diambil apabila mereka kena bayar dan dipulangkan kepada rakyat melalui pelbagai subsidi. Sebab itu kita lihat, saudara, sebagaimana kenyataan Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi, kerana kerajaan memperuntukkan sejumlah 393.8 bilion bagi belanjawan 2024. Ini merupakan satu belanjawan bersifat inklusif yang menyeluruh kepada pelbagai lapisan rakyat. Tapi saya nak mengingatkan kepada wakil kanan menteri-menteri ini bukan masa untuk anda pula menuai kekayaan. Ini masanya kekayaan itu dipulangkan kepada rakyat. Jangan pula ada projek nak dibangunkan, nak sapu projek itu untuk kekayaan anda. Jangan, saya nak berpesan. Kalau saya dapat tahu nanti, kalau saya dapat, saya akan dedahkan. Saya tak ada peduli. Sebab ini adalah hak rakyat yang mahu segera dibendung derita mereka sekian lama itu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya melihat, terus terang saya katakan, selama beberapa tahun beliau menjadi ketua pembangkang, tiap-tiap kali saja Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan mengemukakan bajet negara, beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku ketua pembangkang, dia akan mendedahkan ini alternatifnya. Dan saya mendengar dengan penuh keperhatianan, saudara. Jadi menurut Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, beliau menyifatkan belanjawan 2024 itu merupakan bersifat inklusif dan menyeluruh kepada lapisan rakyat. Jadi termasuklah hasrat kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar dalam kalangan rakyat menjelang akhir tahun ini. Kita tinggal ini bulan Oktober. Oktober, November, Disember. Tinggal 2 bulan lagi. Untuk merealisasikan agar tiada lagi kemiskinan tegar di negara ini, saudara. Sebab itu, Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, beliau menyatakan tahniah kepada Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang telah pun membentangkan belanjawan yang sangat komprehensif. Tidak ada satu pun kumpulan sasaran yang tertinggal. Termasuklah yang disebut sebagai usaha bagi menoktahkan kemiskinan. Jadi hampir, menurut kajiannya,
130,000 kumpulan miskin tegar isi rumah telah diturunkan. Sekarang ni tinggal lebih kurang 18,000 je lagi, sir. Yang akan disantuni menjelang 31 Disember 2023. Beliau selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, katanya beliau mendapat peruntukan agak besar, iaitu sekitar 11.5 bilion untuk membantu rakyat desa. Macam-macam lah program ada. TVET ada, Felkera, Risda, nelayan. Walaupun ada kementerian macam Kementerian Pertanian, tapi kehidupan rakyat luar bandar itu tidak akan lari dari pemerhatiannya yang akan disantuni. Beliau berjanji, Datuk Seri Zahid Hamidi berjanji dengan usaha yang ada, kaki tangan yang ada. Hari ini beliau berada di Negeri Kelantan untuk melihat apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi membangunkan ekonomi rakyat. Sama juga beliau dijadikan sebagai pengurusi TVET. TVET itu adalah lanjutan pendidikan supaya warga kita yang tidak masuk universiti tapi mereka belajar di institut pengajian-pengajian yang mengajar ilmu bersikap teknologi, dan peruntukan begitu besar disediakan. Cuma saya nak pesan pada kementerian-kementerian yang lain, banyak peruntukan yang disediakan. Jangan pula kita bermewah-mewahan. Berusahalah untuk kita menjaga dan menguruskan kehidupan rakyat. Itu yang penting. Sebab banyaklah macam industri halal, beberapa inisiatif katanya telah pun diwujudkan oleh kementeriannya. Dan agak mengembirakan sebenar-benarnya, banyak orang tak tahu, masih lagi mereka bertanya, betul ke iya ke bahawa kerajaan bersetuju untuk memberi insentif awal kajian. Ini insentif awal kajian, bukan seluruhannya, belum lagi. Setelah lepas kajian nanti mungkin lebih lagi, saudara. Iaitu kerajaan bersetuju memberi bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam. Awal-awal ni bagi 2,000 dulu. Kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah. Termasuklah mereka yang berada dalam lantikan kontrak. Dapat 2,000. Ini kajian awal dulu. Sebelum lagi, selepas ada usai itu mungkin pertengahan tahun depan, adalah kajian-kajian seterusnya, dapatan mungkin ada peningkatannya, saudara. Selain itu, menurut Perdana Menteri, sejumlah RM1,000 yang tak pernah dipikirkan akan diberikan kepada semua jawatan utama sektor awam, membabitkan semua pihak termasuk anggota polis, bomba, tentera, angkatan bersenjata serta seluruh anggota yang beruniform. Dapat RM1,000, saudara. Jangan kita anggap sebagai bonus. Ini kajian awal, selian awal, saudara. Bayaran insentif RM1,000 turut dipanjangkan juga. Turut diberi juga kepada semua pesara kerajaan. Termasuklah veteran yang berpencen serta veteran tidak berpencen. Bayaran ini akan dibuat secara sekaligus pada akhir Februari 2024 bila kita menjelang untuk menghadapi musim Ramadan. Orang kita ni, orang rakyat Malaysia ni bila datang bulan Ramadan ni kita keluh kesah. Mana nak cari duit. Sebab bulan puasa ni kita berbelanja tinggi sikit. Jadi awal Februari, maka semua yang berpencen, yang tak berpencen, yang selama ini menjadi keluh kesah, saya terima tiap malam, saudara, minta supaya disuarakan warga tentera yang tak ada pencen. Mereka berkhidmat dalam pasukan tentera pada usia dalam tempoh 21 tahun, berhenti tak ada pencen. Kini ditangani, mereka akan juga mendapat RM1,000. Ini kajian awal, saudara. Bukan sekadar itu saja. Kalau negara kita makmur, banyak lagi lah insentif-insentif yang akan diberikan oleh pimpinan negara atau kerajaan. Lebih-lebih lagi menjelang sebagai persiapan menjelang awal Ramadan. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan sedang menyemak semula skim gaji dan allowance tetap penjawat awam. Sebenarnya, semakan dulu dilakukan pada tahun 2012. Dah lebih daripada 11 tahun jadi. Kajian sistem saraan perkhidmatan awam akan meneliti keperluan semua skim perkhidmatan dan dijangka akan dimuktamadkan pada penghujung tahun depan. InsyaAllah. Saudara. Jadi, saya melihat juga macam kadar tuntutan rahmah. Dulu, maksimumnya dulu cuma 3,100. Kali ini, kerajaan menyediakan, iaitu sumbangan tunai rahmah, STR, dinaikkan kepada RM3,700. Besar, saudara. Dan tiap-tiap bulan akan masuk dalam akaun mereka yang dalam keadaan miskin tegar, saudara. Dapat
Dulu daripada 350, sekarang kepada RM500. Mudah-mudahan dapatlah membantu mereka. Ini untuk bayaran pertama SDR untuk si rumah, selalunya maksimum 300, tapi sekarang 500. InsyaAllah akan disalurkan sebelum Ramadan ini. Ya, saudara.